Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini, pada pagi ini, kita seperti biasa, kita punya kuliah subuh Riyadhus Salihin kita. Saya memilih satu lagi hadis daripada kitab Riyadhus Salihin oleh Al-Imam Nawawi, yang mana hari ini kita pilih untuk membacakan hadis dalam bab yang ke-60 oleh Al-Imam Nawawi. Sebuah kisah yang menarik, tapi pendek kisah ni pasal kita dah plan kemarin kita nak buat bagi kuliah ni 45 minit saja. So kisah tentang awan yang bercakap. So kita masuk kepada satu tajuk yang baru daripada di dalam bab yang ke-60 yang disusun oleh Imam Nawawi, duduk dalam bab yang ke-60 pada bab yang menyatakan babul karmalu al-wujudi wal infaq fi wujuhil khairi siqatan billahi billahi ta'ala. Okey. Baik. So kita nak mula baca hadis yang ke-574, kisah awan yang bercakap. Tepat pukul 7 kita mula. Okey, insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Kita mula yang macam tu noh. Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ni diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Baik. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dia terus ambil daripada Nabi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi. Maka kategori ini kategori marfu'. Dia sandak terus kepada kata-kata Nabi. Biar orang tanya kita apa kategori ni, dia kategori marfu'. Di sudut dia punya perkhabaran, di sudut status kena bincang lain pula yang tu. Dia ada rumah-rumah yang berlainan. Baik. Qala bainama rajulun bifalatin minal ard fasami'a sautan fi sahabatin. Bainama rajulun bifalatin minal ard. Disebut kat sini syarah dia. Bainama ni antara, kan, tuan-tuan tahu lah, maksudnya dia berjalan di antara ataupun di kawasan. Berjalanlah satu orang lelaki, macam itulah bahasa mudahnya. Berjalanlah satu orang lelaki satu ketika ni. Nabi cerita kat para sahabat. Nabi beritahu satu ketika, Nabi cerita kat para sahabat, satu ketika ni seorang lelaki berjalan di satu kawasan bifalatin. Falatin bermakna hiyal ardi allati la ma'u fiha. Falatin bermaksud satu kawasan permukaan bumi yang hiyal ardi allati la ma'un fiha, tempat yang tidak ada air langsung, kawasan yang kering kuntang, kemungkinan padang pasir yang kering yang tidak ada sumber air langsung. Satu hari, kata Nabi SAW, ada seorang lelaki, dia sedang berjalan melewati satu kawasan disebut sebagai bainama rajulun bi falatin minal ard. Falatin ataupun falatun bermaksud falatin sebab ada B kat depan tu, jadi bi falatin. Tapi perkataan falatun ni disebut dalam syarah adalah yal ardu la ma'un fiha, satu permukaan bumi yang tidak ada air padanya, kering. So laki ni dia sedang satu hari dia melewati satu kawasan kebun, satu kawasan padang pasir yang tandus, yang tidak ada air padanya. Tiba-tiba dalam keadaan kekeringan itu, kata Nabi SAW, fasami'a sautan fi sahabatin, tiba-tiba dia terdengar sauta, satu suara, fi sahabatin, di celahan awan, ataupun dia mendengar satu suara yang seakan-akan berawan. Fi sahabah ni awan, pada awan. Tiba-tiba lelaki ini diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So dia terdengar satu suara daripada awan, yang mana suara itu berkata, isqi hadiqata fulanin, pergilah kamu, ataupun isqi, isqi ini bagi minum, tumpahkan, curahkan, ataupun tumpahkan airmu, macam tu lah kan. Curahkan air ke hadiqata fulanin, ke satu kebun
satu kawasan satu orang lelaki fulan, satu orang fulan. Dan dalam hadis ni sebenarnya cerita ni Nabi sebut fulan lah, tapi lelaki tu ada nama dan suara itu menyebut nama lelaki tu. Suara yang dia dengar daripada langit, daripada awan itu sebut, isqi, pilah, siramkan satu kebun me'e ni, contohlah, sebut nama. Okey, bila hadis tak sebut nama dia siapa, tapi dia memang disebut dengan namanya. Okey, isqi hadiqata fulanin. Okey, betul tak? Tengok dia punya syarah. Okey, ya. Di fulan disebut dengan fulan, tapi dia ada nama tu sendiri. Okey, baik. Fasami'a sautan, dia mendengar satu suara. Suara ni mendatang apa? Suara-suara siapa ni? Adakah awan itu yang bercakap ke? Ataupun suara bunyian dalam drama Black Malaysia ke? Ataupun siapakah suara tu? Dan dalam syarah dia ceritalah, la'allahu sauta al-malaku muwakkalu bis sahabi wa huwa ar-ra'du. Wa huwa ar-ra'du. Alhamdulillah. Maka sauta, as-saut, suara yang di dalam hadis ini disebutkan dalam syarah di dalam Dalilul Falihin adalah la'allahu sauta al-malaku, boleh jadi suara malaikat. Al-malaku muwakkalu bis sahabi, suara malaikat yang diamanahkan bertugas untuk menjaga dan mengawal awan. Wa huwa ra'du, iaitu guruh, ataupun ada setengah diterjemah panjang tu malaikat yang bertugas untuk menjaga awan dan guruh. Tapi ada setengah dia faham macam ni. Okey, la'allahu sautu al-malaku muwakkalu bis sahabi wa huwa ar-ra'du. Wa huwa ar-ra'du bermaksud suara malaikat, boleh jadi la'allahu, boleh jadi suara malaikat yang ditugaskan untuk menjaga awan, dan suara itu wa huwa ar-ra'du, guruh. Okay, suara itu adalah guruh. Maka apakah guruh itu adalah suara malaikat? Itu yang orang nak bincang, yang menjadi perbincangan kita hari ini. Apa sebenarnya guruh itu? Adakah dia itu kejadian biasa, pelanggaran antara ion negatif dan positif charge daripada bumi menyebabkan berlaku collision antara awan dan menyebabkan terhasilnya elektrik dan menghasilkan panahan kilat serta mencetuskan bunyi guruh, ataupun bagaimana? Maka dalam syarah sebutkan apakah as-saut itu, suara tu suara siapa? Disebut la'allahu sauta al-malaku muwakkalu bis sahabi wa huwa ra'du, iaitu suara malaikat yang bertugas untuk menjaga awan-awan, dan suara itu adalah guruh. Okey, sejauh mana kebenaran guruh itu adalah suara malaikat? Itu yang ulama bincang. Okey, saya tak berani nak bagi terlalu detail, terlalu ni, sebab kita bukan orang yang pandai, kita bukan orang yang betul-betul pandai lah, kita orang bodoh. Tapi sekadar yang kita tahu, memang ada qaul yang mengatakan guruh itu, bunyi guruh itu, dentuman guruh itu adalah suara daripada malaikat. Okay, ini kita bersandarkan daripada hadis, satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Saya tak silap saya, hadis ni duduk di dalam Muwatta' Imam Malik pun ada, dalam Sunan Tirmizi pun ada, di dalam Musnad Ahmad pun ada, tak silap. Dan tak silap saya dalam Adab Mufrad ada. Tuan-tuan cek lah nanti, kalau siapa yang dalam bidang pengajian hadis ataupun student-student kat dalam ni, kalau rasa nak cek, cari. Tak silap saya dalam Muwatta' Imam Malik ada, dalam Sunan Tirmizi ada, dalam Musnad Ahmad ada. Dan tak silap saya ada Mufrad Imam Bukhari pun ada, tak silap saya. Tapi untuk student yang nak kaji, boleh kaji. Maka tuan-tuan, dalam hadis ini diriwayat oleh Ibnu Abbas, kata dia, aqbalat Yahud ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari sekumpulan Yahudi ini mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alan Nabi, bukan Nabi, depa ni aqbalat Yahud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika satu kelompok Yahudi ni, orang Yahudi ni pergi jumpa Nabi. Fasa'alan, dan mereka bertanya kepada Nabi, ma hiya ra'du ya Muhammad, ya Abul Qasim. Dalam hadis tersebut ya Abul Qasim dia panggil. Okey, saya tak ingat matan yang penuh, tapi au kama qal, kata Ibnu Abbas, aqbalat Yahud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Abul Qasim ma hiya ra'du. Satu ketika datanglah sekelompok orang Yahudi pergi jumpa dengan Rasulullah. Maka orang Yahudi ini bertanya kepada Nabi, wahai Abu Qasim, wahai Muhammad lah, apakah guruh itu? Orang Yahudi tanya. Sekali lagi saya ulang, duduk dalam Muwatta' Imam Malik, duduk dalam Musnad Ahmad, dalam Sunan Tirmizi, dan juga dalam Adab Mufrad. Kata silap saya lah, Adab Mufrad ada juga, aku rasa. Okay. Nanti tuan-tuan, adik-adik student kalau yang ada dalam ni nak cek, boleh cek. Okay.
Maka orang Yahudi ni pergi jumpa dengan Rasulullah, kata Ibnu Abbas. Dia tanya Rasulullah, hadis ni status sahih, sahih. Dia tanya Rasulullah SAW, wahai Muhammad, wahai Abu Qasim, apakah guruh itu? Maka jawapan Nabi itu yang menjadi dalil jawapan kata-kata saya tadi tu, iaitu kata Nabi SAW dalam hadis tersebut. Kata Nabi, bila orang Yahudi tu tanya, ma hiya ra'du, apa benda guruh itu? Maka jawab Nabi, anna ra'da, sesungguhnya guruh itu malakun min malaikah, salah satu malaikat daripada sekumpulan malaikat. Maka disebutkan dalam hadis dengan secara jelas, dan tak silap saya Ibn Abdul Bar dan juga Ibn Taymiyah, ada 2-3-4 orang tokoh yang mensyarahkan hadis ini, membincangkan hadis ini, mengatakan berlaku kesepakatan ulama tentang makna hadis ini memang merujuk kepada guruh. Memang guruh, iaitu apakah guruh itu? Anna ra'da hiya al-malakun min malaikah, sebutna atau kama qala, kata Nabi dalam hadis tersebut. Maka dia ialah salah satu malaikat daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis tu panjang lagi lah, disambung dengan muwakkalu bis sahabi, yang ditugaskan untuk menjaga awan dan dibawakan ke tempat-tempat yang kering kontang. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa huwal ladzina yursilur riyaha busyran baina yaday min rahmati hatta idza saqalat sahaban suqnahu li baladin mayyit, kan kita jumpa ayat dalam Quran kan, yang awan bergerak menuju ke negeri yang lembah kontang sebagai berita gembira. Tetapi yang menggerakkan itu, bila bunyi guruh itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, guruh itu adalah suara malaikat. Seperti mana disebutkan dalam Dalilul Falihin ini, iaitu hiya mana tadi, la'allahu sautu al-malaku muwakkalu bis sahabi wa huwa ar-ra'du, suara malaikat, iaitu bila kita dengar tak, guruh itulah. Cuma adakah semua guruh itu adalah suara malaikat? Tak tahu. Macam tu lah. Mungkin semua, mungkin bukan. No? Maka jadi nak tanya kalaulah Ustaz kata tadi tu, suara itu, guruh itu adalah suara malaikat, yang berada ni duk dengar ni, dia dengar bunyi guruh tu ke, ataupun dia dengar bunyi bercakap? Okey. Dalam hadis ni sebut dia dengar bunyi percakapan, iaitu fasami'a sautan fi sahabatin isqi hadiqata fulanin. Dia dengar dengan telinga dia. Maka tuan-tuan, bila suara yang lelaki ni dengar adalah ada guruh, yes, tapi adakah dia dengar dalam bentuk tu, bunyi guruh tu, ataupun dia dengar dalam bentuk suara? Dalam ni sebut dia dengar dengan kefahaman, iaitu suara itu menyebutkan isqi hadiqata fulanin, pilah siramkan diri kamu ke kebun satu orang lelaki ni, disebutkan namanya. Ada nama disebutkan, tapi dalam syarah tak sebut nama. Tetapi ulama setuju mengatakan khususan nama orang secara spesifik, secara khusus, tapi nama dia kita tak tahu. Maka tuan-tuan, tak tahu, tapi dia dengar suara yang macam tu. Adakah dia dengar suara yang macam tu tetapi orang lain dengar bunyi guruh, dia seorang saja faham? Boleh jadi. Ataupun mungkin Tuhan nak buka hijab kat dia at that particular time, yang masa tidak ada orang lain, dia boleh dengar dan dia faham bahasa guruh itu. Boleh jadi. Ataupun mungkinkah pada masa ketika itu dia dengar bunyi suara macam bercakap, dia faham bahasa itu, guruh itu, tetapi orang lain bila dengar, dia dengar bunyi guruh je. Boleh jadi. Kita yang mai kemudian kita tak tahu, kita bersangka baik hadis ini sahih dan maknanya itu sahih. Okay? Cuma yang pasti dia memahami kalam tersebut. Okay? Dengar dengan jelas by words, by kalimat, bil kalimat ataupun by words, ataupun dengan perkataan, iaitu pilah siramkan diri hang di dia bukan awas dia cakap utara malaikat dah lah, siramkan diri kamu ke kebun Me'e, sebut nama, katalah nama siapa tak tahu, dah sebut nama kan. So dia dengar by words. Okey. Okey. So setelah begitu tuan-tuan, fatanahha dzalikas sahab fa'afragha ma'uhu fi harratin, maka berkumpullah awan-awan tersebut dan bergerak fa'afragha ma'uhu, dan menumpahkan airnya fi harratin, ke satu harrah. Maka dia melihat awan itu berkumpul dan bergerak. Tapi yang menarik yang dalam syarah ni selepas tadi, syarah ni menyebutkan
Iaitu kata dalam syarah ini, bukanlah awan itu memang dia duduk dah siap-siap, lepas tu bila suara tu kata wahai awan pi lah, baru dia pi. Bukan. Sebab pasal dia kata kat sini la nashabuhu fil hawa, dia bukan duduk di udara siap-siap dah, tetapi sejurus selepas guruh ataupun suara itu berbunyi, terus awan itu berkumpul dan bergerak ke satu kawasan. Maka tuan-tuan, maka awan itu bergerak. Laki ni dia ikut. Okey, laki ni dia ikut awan tu, dia tengok siapa dia ni, siapa laki yang disebutkan dalam hadis tu, dalam surah nama laki disebutkan oleh guru tu, siapa dia. Maka dia ikut awan tu, awan tu berasimilasi, bergabung antara dia, bergerak ke satu kawasan, dan fa'afragha ma'uhu fi harratin, dan dia bergerak ke satu kawasan harratin bermakna al-harratu bermakna al-ardu mulbasatu al-hijaratan sauda, iaitu satu kawasan lembah yang berbatu-batuan hitam. Tak tahu di mana, tetapi awan tu bergerak dan dia ikut. Laki ni ikut nak tengok siapa dia ke sampai special dengar suara daripada langit bila sebut nama dia ni. Dia ikut parti awan ni nak pergi mana. Dia ikut, tiba-tiba sampai ke satu kawasan batu-batu hitam, al-harrah. Maka hujan itu tertumpah di situ. Mana ada tadi? Mana ada kebun apa? Cuma yang ada batu-batu hitam saja. Yang ada cuma batu-batu hitam saja. Di mana tu? Di mana kebun tu? Dia tak puas hati. Okey. Dalam ni diserta panjang lagi lah. Dalam syarah dia kata macam ada al-ha'it, dinding. Ada macam tembok. Batu-batu hitam tu macam seolah macam tembok yang dia tak nampak di sebelah sana. So, satu kawasan yang tinggi. Maka tuan-tuan faham macam ni. Lepas awan tu menerima arahan daripada guruh ni yang kata pi siramkan diri kamu ke kebun kata kan. Mungkin ni saya tambah lah, nama tak sebut, tapi fulan. Maka awan tu bergerak pi, laki ni pun ikut nak pergi cari siapakah laki yang special tu, sampaikan disebut nama dah secara khusus. Maka bila diikut awan tu sampai di satu tempat lembah yang berbatuan hitam, al-ardu mulbasatu hijaratan sauda, satu kawasan batuan-batuan hitam. Maka tiba-tiba hujan turun di situ. Dia heran. Baik. Kemudian dia perhati lagi apa yang sedang berlaku sebenarnya ni. Faiza syarjatun min tilka syiraji qad istau'abat dhalikal ma'a kullahu. Asyarjatun faiza syarjatun min tilka syiraji. Syarjatun min tilka syiraj. Asyarjatun bermakna bi fathi shin, bi fathi asyin, asyar, wal iskan ar-ra, jadi syar. Hiya masilul ma, aliran air. So bila asyarjatu ni bermaksud macam mana, kawasan yang lalu ada aliran air. So bila, yalah tuan-tuan faham situasi dia begini. Bila hujan tu turun ke atas kawasan berbatuan yang hitam, so dia mesti ada kelompangan di antara batu tu, between the rocks. Okay. Antara batu tu dia ada aliran, alor orang kita panggil kan, alok. Orang tahu kata alok. Alok tu ada banyak alok dekat batu tu. Salah satu, sebab disebut syarjatun min tilka syirat, salah satu aliran air daripada banyak aliran itu, dia collect semua air tersebut. Bermaksud, how come secara logically, hukum Newton, hukum gravitinya, bila turun begitu, air dia akan mengalir, mana punya alor yang ada dekat celahan batu tu, dia akan turun. Katalah ada 10 alor kat antara celahan batu, so dia akan merebak 10 kan. Tetapi something yang interesting, yang weird berlaku adalah kesemua alor itu tak menuntut air tersebut. Air tadi turun dan pi ke salah satu alor sahaja. Maka tuan-tuan, faiza syarjatun min tilka syirat qad istau'abat dhalikal ma' kullahu. Tu saya kata tadi tu. Dia yang collect satu daripada alor sungai tu, alor air tu, dia collect semua air daripada awan. Dia tu main kat dia seorang, so alor lain dia beralah. Macam tu lah. So dia heran, dah 3 kepelikan lah ni. Satu, suara daripada awan tadi tu. Yang kedua, how come dia boleh timpakan air di atas lembah batu, sedangkan suara tadi bagi arahan suruh timpakan air di kebun tu. Pun tak jumpa. Bila batuan itu banyak alur air,
Sepatutnya hukum fiziknya, hukum sainsnya, dia kalau graviti dia akan pergi mana alur yang ada, tapi dia pergi kat satu alur saja. Dan bila dia pergi kat satu alur, so air tu bergerak laju. So lelaki yang dalam hadis ni, dia nak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Mungkin Tuhan perlihatkan kepada dia untuk menyaksikan kebesaran Allah, maka diikut alur tu. He follow the, apa dia panggil apa? The flow, follow the flow no. Tapi dia ada satu perkataan lagi sedap. Channel ke? Bukan. Apa Cik Norma? Apa perkataan tu? Flow ke? Dia bukan flow, dia panggil apa? Satu bahasa lagi sedap. Dia words yang menyebutkan perkataan itu. Channel ke? Bukan channel. Flow lah. Dia follow flow tu. Okey. Sebab tadi fatatabba'al ma'a, dia ikutlah celahan itu, dia ikut yang celahan batu yang bawa air tu, jauhlah jalan pi, dia perhati jalan kan. Maka dia follow tu. Kemudian pasal dia nak tahu kan. Kemudian fatatabba'al ma'a, dia ikut air itu, fa iza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma'a bimishatihi. Maka terjumpalah dia, fa iza rajulun qa'imun, dia follow sampai satu kawasan kebun, tiba-tiba berdiri di depannya satu orang lelaki. Siapakah lelaki itu? Kita sambung esok. Melampau. Siapakah lelaki itu? Tak tahu, dalam hadis pun tak sebut. Okey. Memang tak sebut nama. Okey. Maka berdirilah, kelihatan berdiri seorang lelaki. Fa iza rajulun qa'imun fi hadiqatihi, berdiri seorang lelaki di kebunnya itu. Yuhawwilul ma', yuhawwil ya, apa nama, macam mana dia, kepung kepung ataupun dia tarik pun tak boleh, kepung lah, ataupun dia alirkan. Sedap sikit. Maksudnya ayat tu main kat dia seolah-olah macam tahu ayat tu nak main, sedangkan hujan bukan turun di kebun dia, hujan turun di balik sana dinding, balik sana batu-batuan hitam tu, balik sana tu, bukan turun di atas kebun dia. Tetapi bila aliran itu membawa air itu sampai ke kebun dia, dia seolah-olah mengetahui dan dia sambung buat terusan lah. Senang amat macam terusan. Korek. Yuhawilul al-ma'u bimishati, dengan cangkui lah, cam macam tu lah, cangkui lah. Dengan alatan kebunnya lah. Maka lagi takjub lelaki ni. Siapa dia? Abang ni siapa? Pakcik ni kan? Sebab bila dah ada satu kawasan yang tandus, yang padang pasir, yang sebut tadi lah hadis kan, bifalatin, kawasan yang sangat tandus, al-ardu hiyal ardu allati la ma'u fiha kan, yang tidak ada air padanya. Boleh lintas ke kawasan batuan hitam yang dinding yang tinggi, yang jauh. Tiba-tiba air itu boleh sampai juga ke kebun pakcik tadi ni. Berdiri di depannya pakcik yang sedang memegang cangkui, yang duk tarik-tarik buat terusan, buat alur. Seolah-olah pakcik ni mengetahui yang air tu sampai untuk dia. Tuan-tuan faham tak? Sedangkan hujan tu di balik sana. Hebat, siapakah pakcik ni? Apakah dia Rasul ataupun Nabi? Tak sebut dalam hadis. Tetapi faqala lahu ya Abdullah, terus laki yang dengar suara awan tadi ni kata kepada dia, Assalamualaikum wahai hamba Allah, ma ismuka? Assalamualaikum wahai hamba Allah, siapakah nama kamu? Laki ni tanya. Terus tanya nama. Ma ismuka? Apa nama kamu? Qala fulanun. Jawab pakcik tadi tu, fulan. Ada something lah, ada satu nama dia. Tuhan sembunyikan, Tuhan Allah Ta'ala takdirkan kita tak tahu nama dia. Tetapi yang pasti sahih riwayat ini, dan dia itu wujud, orang itu ada. Kemungkinankah lelaki itu satu orang lelaki yang kita kenal? Mungkinkah dia itu Luqmanul Hakim ke? Mungkinkah dia itu Nabi Khidir ke? Mungkinkah dia itu seorang lelaki dalam zaman Nabi Yusuf ke? Boleh jadi. Kemungkinankah dia orang lain yang Tuhan tutupkan nama dia sampai kita tak kenal langsung, tetapi dia itu wujud? Boleh jadi. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kan. Maka maka tuan-tuan, lelaki itu tanya kepada pakcik ni, pakcik, siapa nama pakcik? Ma ismuka ya Abdullah, wahai hamba Allah, siapakah nama kamu? Maka jawab dia fulan, dan fulan, nama aku sekian-sekian. Fulan ni bermaksud sekian-sekian nama. Dia sebut nama sebenarnya. Bukan nama dia Ahmad Fulan, bukan.
Fulanun bermaksud si fulan, si polan, kita bahasa Melayu kita katakan si fulan. So ada something nama kat situ. So fulanun lismil ladzi sami'a fis sahabati, maka nama yang pakcik tu sebut, katalah dia sebut nama dia Ismail, katakanlah kan, maka kata dalam hadis ni Nabi SAW kata lismil ladzi sami'a fis sahabati, nama yang sama yang disebut oleh pakcik itu adalah the same names that had been mentioned by the cloud. Nama yang sama yang disebut oleh awan tadi tu, oleh guruh tadi tu, same name. So bermaksud awan itu datang dengan GPS yang betul. Bila guruh tadi mengarahkan untuk pi alirkan air kamu ke kebun Ismail, apa nama Ismail, buh lah apa nama kan, buh nama seorang kat sini Pak Long, pi lah ke kebun Pak Long kan, sebut nama. Maka awan itu pi ke kebun exact Pak Long tu, macam tu. Maknanya betul-betul kau punya GPS ni. Dan bila kena wahai hamba Allah, siapakah gelaran ataupun nama kamu? Kata saya orang panggil Pak Long. Terus lelaki yang teringat, betul tadi guru tadi sebut nama Pak Long. Macam tu. Okey. Maka tuan-tuan, terkejut lelaki pertama tu, maka terus dia tanya. Dia terkejut lah kan. How come awak ni ada ilmu apa sampai tahap guruh boleh arahkan awan untuk datang ke lembah ini dan mengalirkan air ke kebun kamu, dan kamu seolah-olah mengetahuinya sebab dalam keadaan kamu memegang cangkul dan mengalirkan air tersebut ke pokok-pokok kamu. Ilmu apa kamu ada? Ilmu tunduk angin ke? Ilmu apa ke? Maka lelaki ni terus tanya. Sebelum dia tanya, pakcik tu tanya dulu. Pakcik tu pelik. Main mana orang muda ni? Tuk-taruk jengwe metang ni kan? Jengwe ni bahasa orang KL kata muncul. Tiba-tiba muncul pemuda ni kat sini, datang-datang terus tanya nama. Adakah ini satu unit daripada unit banci ke? Ataupun Kementerian Kesihatan ke? Ataupun mungkin Polis Dirajah Malaysia ke? Apa yang dia tiba-tiba dia main dia tanya nama ni? Kan? Okey. Maka tuan-tuan, terus pakcik tanya. Pakcik tanya lelaki tu. Okey. Lima tas'aluni anil ismi. Lima tas'aluni anil ismi. Wahai anak, wahai pemuda, kenapa awak tanya nama saya? Macam pelik Zaman tu bukan ada banci lagi. Nak main tanya pakcik nama apa, berapa orang rumah ni, jangan lupa undi barisan. Tak ada lagi zaman tu. Kan? Maka awak ni siapa nak? Tiba-tiba datang jumpa saya dalam keadaan di celahan mana sampai tiba-tiba terus awak tanya saya nama saya kan? Adakah awak ni polis Amerika ke mana ke? Maka pemuda tadi ni pun ceritalah. Wahai pakcik, faqala, kata pemuda itu, inni sami'tu sautan fis sahabi alladhi haza ma'uhu Inni sami'tu sautan fis sahabi alladhi haza ma'uhu yaqulu isqi hadiqata li fulanin li ismik. Wahai pakcik, saya sami'tu, tadi saya telah mendengar. Sami'tu adalah madhi ataupun past tense. I heard. Kalau asma' saya dengar, sami'tu saya telah dengar. Sebab tu bila kita buka puasa, kita baca Allahumma laka sumtu, ya Allah, saya telah berpuasa tadi. Sebab tu kita baca madhi, Allahumma laka sumtu. Okey, baik. Maka budak ni cerita, tadi saya dengar inni sami'tu sautan fis sahab, tadi saya dengar satu suara dekat awan. Alladhi haza ma'uhu yaqul, awan yang mana airnya itu adalah air yang ni yang air yang mai kat kebun pakcik ni. Saya dengar sungguh pakcik suara tu kata isqi hadiqata, turunkanlah airmu ke kebun fulanun, satu orang lelaki, li ismi, yang nama yang disebut oleh awan itu adalah nama pakcik. Memang awan tu sebut nama pakcik benda ni boleh viral pakcik. Macam tu lah kan, budak-budak semangat kan. Pakcik ada ilmu apa ni? Macam mana awan tu boleh sebut nama pakcik, boleh mai cari pakcik sampai ke kebun ni? Kan? Budak ni kata, fama tasna'u fiha. Apakah rahsia pakcik? Apakah ilmu pakcik? Apakah yang pakcik buat selama ini sampai tahap tu berlakunya peristiwa ini? Tuhan nak perlihatkan kepada pemuda tu.
Maka kata pakcik ini, amma idh qulta hadha, alang-alang dah tanya benda ni. Maksudnya pakcik tu macam dia tak nampak macam terkejut. Dia tak nampak macam, oh ya, awak dah sebut nama aku. Oh ya, awak nak mana satu? Dia kira salam kat aku. Dah, dia tak terkejut. Dia tak terkejut lagu tu. Dia relax. Macam sebab dia kata macam ni lah. Amma idh qulta hadha, dah alang-alang hang tanya macam ni. Dah alang-alang hang cakap macam ni. Biarlah aku cerita. Macam tu. Fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Ini rahsia aku, kata pakcik tu. Apa rahsia dia tuan-tuan? 7:33. Dan apa rahsia pakcik tu? Pakcik tu kata, setiap kali aku tanam semua tanaman kebun aku ni, I will watch, tak sedap. Satu kata yang lebih spesifik. Examine ke? Saya akan perhatikan, perhalusi. Saya akan perhatikan, perhalusi. Fa inni anzuru, saya sesungguhnya saya selalu perhatikan ila ma yakhruju minha, atas buah-buahan, hasil-hasil yang keluar daripada setiap pokok sini. Saya akan kira one by one, each one of them. Okay? Setiap satunya saya akan kira, ataupun saya akan timbang, ataupun saya akan perhatikan. Maksudnya setiap buah-buahan yang ada dalam kebun dia ini, satu pun tak terlepas daripada pandangan dia. How teliti pakcik ni. Kenapa dia perhati lagu tu? Fa atasaddaqu bisulusi. Fa atasaddaqu bisulusi. Dan bila saya dapat semua total kiraan itu, katalah ada 9,000 biji kurma kat kebun ni. So pastinya saya akan wajib atas diri saya ni, saya akan bersedekah 1/3, sulus 1/3 daripadanya. Katakanlah saya dapat 9,000 biji kurma, 3,000 biji mesti saya akan infak, bagi saja dekat orang. Okey. Wa akulu ana wa iyali as-sulusa. Wa akulu, makan. Dan lagi 1/3 saya akan makan. Okey. Maksudnya dia boleh dengan maksud buah itu atas buah, ataupun nilainya. Katalah dia hasil daripada kebun dia itu RM9,000. RM3,000 tu abang dah sedekah kat orang lah. Ni bukan zakat. Zakat 2.5 ya. Bukan 1/3. Tuan-tuan bayangkan 1/3 sama dengan berapa persen? Berapa persen dah 1/3? 35% ke? Lebih. 35%. Lebih kurang kan? Zakat 2.5% je. Ini dia memang dia buat atas diri dia ni. Setiap hasil pendapatan aku RM9,000 kata bulan ni, hasil tanaman ni, kalau kata aku jual dapat RM9,000, RM3,000 itu milik orang lain. Aku akan sedekah, aku akan bagi. Aku tak peduli. Aku wajib atas diriku, aku bagi. Dan 1/3 lagi aku akan gunakan untuk sara family, isteri, anak-anak, mak ayah dan sebagainya. Dan wa aruddu fiha sulusa, dan yang lagi 1/3 bakinya, aruddu, aku kembalikan ke kebun ini dengan cara mungkin dia beli baja ke, mungkin dia upah orang cakap sampah ke, mungkin dia mesin remput ke. Maksudnya hadis ni mengajak kita, keuntungan atau rezeki kita itu yang pertamanya kembali kepada orang, kemudian kembali kepada tanggungjawab kita, kemudian kena kembali kepada sos kerja kita tu balik. Kalau kita berkebun, jangan berkira beli baju hal elok. Kalau kita berniaga, jangan berkira beli barang hal elok. Jangan tipu pelanggan. Kalau jual karipap, jangan bawa oksigen. Bubuhlah inti betul-betul. Kembali balik kepada medium perniagaan kita itu. Kalau kita bekerja di sekolah, kita jadi cikgu dan sebagainya, setakat nak beli marker, setakat nak benda kecil-kecil tu, beli duit sendirilah. Tak payah nak claim-claim panjang cerita lah sampai 3 quotation. Sendirilah. Macam tu maksudnya. Benda hak mudah kita permudahkan. Kadang-kadang kita masuk kelas lambat ke kan, kadang-kadang dalam kelas kita cakap telefon ke, itu masa itu berbayar sebenarnya. So kita nak kembalikan balik belanja daripada budak-budak saya sekolah kan. Saya pernah satu ketika saya mengajar di satu sekolah, bukan sekolah sekarang lah, masa di KL. Kat KL saya ada 2-3 sekolah, so orang tak boleh teka sekolah mana. Ada satu budak India perempuan, sampai hari dia masih kontak saya. Baik budak tu, saya tak boleh sebut nama dia lah pasal dia follow page ni. Baik, kami pun sama-sama hitam, brotherhood lah kan. Dia perempuan. Masa tu saya praktikal, dia budak tingkatan 1. Dia main teriak kat saya. Teriak betul-betul kan. Teriak. Lepas tu saya tanya dia kan,
masalah apa awak ni kan. Dia kata dia malu tak mau main sekolah no. Perempuan India. Lepas itu pasal apa kan? Dia kata pasal dia kena marah dalam kelas pasal dia tak bayar yuran rumah sukan. Itu cerita dia. Maka bila dia perempuan pula, so dia sangat malu lah bila dia tegur dalam kelas macam tu kan. Pasal dia dah tak bayar lama dah. Hari sukan sekolah dah habis dah. Dah habis ke nak? Dah habis kata pun dah dekat dah macam tu lah. Tak silap saya bulan 5 kot saya pergi tu. Bukan bulan 5, bulan apa? Bulan 3 bagi kau macam tu dah dekat dengan hari sukan dah. Kau dah teriak dah. Saya tak boleh tengok orang teriak, saya jadi sama kulit dengan kita pula kan. Kita jadi lagi semangat kan. Maka saya tanya dia sebut ada nama dia lah. Saya tak mau sebut nama pasal dia follow juga page ni, tapi dia India. Baik dengan saya sampai sekarang. Sekarang rasa dah kata berapa dah. Maka dia teriak dah. Dia teriak lepas tu saya tanya ayah kerja apa? Dia kata ayah dia kerja hantar paper. Uncle India lah hantar paper rumah orang, bagi-bagi ya. Pergi ambil di kedai, pergi hantar paper ke office, ke sekolah, ke rumah orang. So untuk hidup di Kuala Lumpur dengan pendapatan yang hantar paper ke rumah orang memang susah lah. Okay, sebab tu dia tak mampu bayar kot. Yuran rumah sukan, bukan yuran sekolah. Saya kata berapa yuran tu? RM5. Gimana? Saya sebut bukan sebut pagi-pagi ni. Bukan cerita rekaan, bukan cerita tokoh tambah, bukan ibu pula. Sejujurnya RM5. Saya dengar masa saya rasa macam ya Allah. RM5. Dan saya tanya dia, berapa orang lagi tak bayar? Dia kata tak ada cikgu, saya seorang saja. Dah lewat lama dah, patutnya kami kena bayar awal lagi. Bukan aja dah sampai tidak. Saya orang kata lah ustaz RM5 takkan pok dah tak ada duit. Ada, tapi bagi orang miskin itu dia ada perkiraan dia. Mungkin pok dia boleh bayar benda lain yang RM50, tapi mungkin benda yang fundamental. Setakat yuran rumah sukan, nak beli yang sirap dengan roti RM5 pun besar bagi dia RM5 tu. Macam tu lah. Okay. So saya dengar, saya sangat sedih tau. Saya sangat sedih pasal, minta maaf lah kalau ada guru dalam ni, cikgu tu Melayu Islam lah. Dan biasanya ramai lagi tak yang tak bayar. Dia kata saya seorang saja. Dia seorang. Maka kalau lah cikgu tu bayar kat dia RM5 tu, dia sudah jadi satu dakwah. Dia sudah jadi, tak tahulah, saya tak boleh nak brain sangat benda ni. Saya orang kata dia ni dia buat pasal apa dia bagus sangat. Bukan bagus apa saya ni kan. Tapi RM5 tuan-tuan. Kalau awak bekerja di sekolah 5-6 tahun, gaji awak dah RM5,000. RM5 untuk seorang anak India yang susah. Apa yang beratnya? Saya tak boleh. Saya rasa ya Allah, susah sangat ke? Saya bukan ada RM5, RM50 pun cikgu boleh bagi lah kalau setakat seorang. Seorang kan. Lepas tu saya praktikal masa tu kan. Saya rasa sedih kan masa tu kan. Saya rasa susah sangat nak bawa keluar. Awak boleh tuntut dia sampai dah 2 bulan dah lewat. 2 bulan gaji awak dah mungkin dah RM10,000 lah, sebulan RM5,000 kan. Kalau awak bagi RM5. Lepas tu saya bagilah. Saya tak mau kata saya bagi tu, saya orang tak ada RM5. Saya bagi, ada duit lah kan. Bukanlah saya terbagus. Kalau tuan-tuan pun tuan-tuan akan bagi, saya rasa RM5. Biasa saya fikir budak India dia main cari saya pula kan. Saya bagi. Tapi tuan-tuan, harga sebuah RM5 tu sampai hari ni saya masih kontak dengan dia. Yalah dia tak masuk Islam lagi lah, tapi itu kerja Allah kan. Tapi RM5 tu telah mengikat kami selama beberapa tahun dah. Saya terkejut, saya tengok dia like saya punya status. Saya tanya dia, macam mana boleh tahu Murijan ni? Dia follow kan, saya tak pernah cerita kat dia pun. Saya tak boleh terima orang yang sukar sangat nak bagi amount yang sangat kecil. Kalau kita pun susah, saya faham. Tapi kalau gaji hang RM5,000 hang tak boleh bagi kepada satu orang India yang mencari hang. 2 bulan hang boleh tunggu dia, hang boleh kutip dalam kelas, hari-hari hang pergi ketuk dalam kelas bagi budak-budak lain dengar dia malu dan menangis, tak mau pergi sekolah just for RM5. Mana hilang you punya roh? Tak tahu, saya tak mau kata yang orang tu hang ni baru mengajar 3 tahun, soh jawatan budak lagi duk kata orang lama-lama. Tak mau, tak larat. Just for RM5 dia sampai tak mau pergi sekolah, malu orang gelak kat dia. Orang tak gelak pun, tapi dia rasa kecil tau. Itu sifat manusia. Bila dia kena marah out of ramai orang, dia akan rasa sangat kecil. Tambah-tambah kalau dia perempuan. India pula, minoriti pula kan. Saya suka, minta maaf, saya suka nak terima kan apa yang susahnya kan.
Bagi je lah. Bukan kata saya contoh ni, kata saya bagi sembang apa RM5, bukan saya cakap besar, tuan-tuan bahkan bagi lebih daripada tu kan. Cuma saya nak bagi tahu, saya pelik kenapa kita ada hati sekeras tu. Tu ya cerita dia. Kalau lah ada lagi 200 orang tak bayar, so padan mungkin cikgu tu tak bagi sebab yalah kalau saya bagi kat seorang, semua orang nak juga. Betul juga, saya setuju. Tapi kalau dah tinggal dia seorang, dah 2 bulan lewat, awak boleh tunggu, awak bagi je lah. Tu pening tak faham manusia. Ya, baik, saya sambung. Maka pakcik tu kata 3 bahagian. Satu saya kembalikan kepada orang ramai, 1/3. 1/3 tu besar tuan-tuan. Bayangkan kalau pakcik tu pendapatan dia RM300 sebulan, 100 dia bagi kat ni, besar. 100 untuk family makan, 100 lagi saya kembalikan untuk modal saya balik beli barang-barang yang elok-elok. Maksudnya dia tak beli model-model yang terpakai, barang-barang murah. Dia spend untuk modal dia semula nak pusing itu adalah modal yang sama jumlahnya dengan apa yang nak makan dengan family, dan jumlah yang sama yang dia nak bagi kat orang. Wah, hebat pakcik ni. Amanahnya dia. Okey. Rawahul Muslim, hadis nombor 2984. Okey, maka tuan-tuan, itulah hadis tersebut 7:44 minit lagi. Apakah pengajaran daripada hadis ini? Yang pertama, Allah Ta'ala akan mendatangkan rezeki kepada sesiapa pun dalam apa jua jalan, apa jua cara. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Ya. Allah Ta'ala akan rezekikan daripada jalan-jalan yang kita tak sangka-sangka. Ya. Yakin dengan Allah Ta'ala. Janji Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tuhan kunci dengan perkataan 'alallah. Atas Allah lah rezekinya. Tidak melata satu pun makhluk yang melata. Semua ni, every single creatures, including all the atoms, the ulat, the anything yang tungau, semuanya illa 'alallahi. Atas Allah lah, jaminan Allah lah, dhamina, rezekinya itu dapat makan. Siapa sangka buaya yang di dalam sungai, makanannya di atas darat. Buaya yang tak mungkin berlari jauh, makanan yang dia makan tu boleh lari jauh, tetapi Tuhan takdirkan makanan itu datang ke tempat dia. Dia tak perlu keluar dari sungai untuk pergi cari lembu di tengah hutan. Lembu itu datang kepada dia. Allah Ta'ala boleh datangkan rezeki dalam pelbagai bentuk dan cara. Yakin dengan rezeki Allah. Dan kisah tadi tu sesukar mana pun, mungkin ada perbahasan yang lebih panjang. Kenapa awal tu tak sampai ke kebun pakcik ni terus, kenapa dia melalui satu lembah yang berbatu, tetapi dalam celahan batu itu melanggari hukum fizik, iaitu dalam banyak-banyak aluran air, satu tu saja yang compile semua air tu dan bawa pula air tu pi. Maknanya apa? Kalaulah Allah nak takdirkan kita dapat rezeki pada hari itu, pada masa itu, pada ketika itu, dalam kadar itu, seluruh alam akan bekerjasama untuk memastikan agar rezeki itu sampai ke tangan kita. Itu pengajarannya. Awan, hujan, batuan, aluran air, graviti, celahan-celahan alur memastikan jauh bagaimanapun dia akan sampai. Kalau Allah takdirkan kita akan makan duri hitam pada 16 hari bulan Julai 2020, hari ini Tuhan telah aturkan siapa yang akan kait buah itu, pada pokok yang mana, tangan siapa yang akan mengutipnya di buah, akan sampai ke tangan yang mana, akan pi ke pemborong di mana, akan sampai ke kedai yang mana, akan pi ke adik-beradik mana yang beli, akhirnya siapa yang mengupahnya, akhirnya sampai ke pinggan dan masuk ke mulut kita pada 17 bulan 7 nanti. Allah Ta'ala telah rancangkan satu persatu untuk kita. Selalu saya sebut dalam kuliah kan, kita nak sarapan apa pagi ni Tuhan dah tetapkan, sedangkan baru semalam kita buat dosa kepada dia. Subhanallah. Subhanallah. Maka 7.47 saya terlajak 2 minit. Terima kasih banyak-banyak di atas tontonan daripada tuan-tuan. Pengajian kita Alhamdulillah hari ini telah masuk hadis ke berapa dah? 4 dah. Tak ingat dah. Dalam pengajian Riyadhus Salihin kuliah subuh pagi-pagi, saya rasa hari ni lah ataupun esok lah, tengoklah macam mana, tapi Senin tak boleh dah, saya dah start kerja. Terima kasih banyak-banyak atas respon ataupun atas kesudian tuan-tuan untuk mendengar ilmu, mendengar perkongsian, mendengar hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan
apa yang kita kongsikan pagi ini menjadi sedikit sebanyak saham dan anjakan kepada kita untuk berubah. Semoga kita mendapat amal dan sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.